Gaya khutbah Nabi SAW ini yang cuba saya kongsikan bersama tuan-tuan. Tuan-tuan pun lebih tahu, kita bincang-bincangkan ya. Baik, pernyataan pertama saya nak kata, kita isu ni kita nak baiki, nak tambah baik, kita kena tahu apa isunya kan. Jadi saya letakkan awal-awal, masalah kita bukannya pada khutbah berteks itu. Sebab ada cadangan yang saya kira agak radikal, iaitu kita nak tambah baik khutbah Jumaat kita ni, tak payah baca teks, kita khutbah spontan. Yang cadangan dengar di mana-mana pun. Saya dulu satu ketika juga melaungkan kita wawasan ni, tak payah ustaz-ustaz pandai dah, bagi tajuk, kalau nak bagi tajuk saja, pandai itulah ustaz. Itu khutbah spontan. Tapi lama kita buat kajian, kita ni tengok tak, masalah kita bukan pada gaya kita khutbah berteks itu, tapi lebih dalam hal yang lain. Cuma saya ada buat sikit pembacaan berkenaan khutbah Jumaat di Pulau Pinang. Ustaz boleh tekan tak? Macam mana saya nak tekankan dah? Macam nak tekan link? Tekan mana? Oh gitu. Tekan petak. Petak tu, tekan tu. Baik. Lepas tu nak gerak kan? Dah agak sangat. Scroll. Gitu. Baik. Tak jadi aja. Tak ada gangguan. Yang ni khutbah yang tuan-tuan akan baca pada Jumaat akan datang esok InsyaAllah. Siapa yang buat tak tahu Dan saya menjumpai perkara yang menarik. Saya baca semua teks khutbah untuk bulan Julai. Ni tak tipu tuan-tuan. Saya banding dengan teks khutbah di tempat saya dan juga di negeri sebelah tempat saya. Ni bukan bodek. Saya mengatakan bahawa teks khutbah Penang lebih baik tuan-tuan. Paling kurang berbanding 3 negeri. Selangor, off record Selangor, Wilayah dan Kelantan. Ini saya memang ada orang kata interaksi langsung dengan dia. Banding Penang, Selangor, Wilayah dan Kelantan tempat keempat lah walaupun negeri saya. The best secara umum dia ialah Penang tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Dan tambah tuan-tuan pula buat usaha ni, saya kata Allah, mudah-mudahan Allah berkati usaha tuan-tuan. Tuan-tuan dah baik dah, lebih baik daripada orang lain, tapi nak tambah lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan jadilah apa yang kita rancangkan. Dan dalam 4 khutbah bulan Julai ni, khutbah yang terbaik saya kira lah ialah khutbah yang tuan-tuan akan baca Jumaat ni. Tak tahu siapa yang menulis dia secara umum, tapi sudah tentulah ada lagi ruang-ruang untuk kita tambah baik ya. Asalnya saya baca khutbah bulan 3 sebab kita nak masa tu saya tak biasa ni. Oops. Sekejap sana Ustaz. Dia tak cekap lah. Pusing-pusing kan. Boleh bantu saya tak? Boleh tak? Mana? Bukan, nak pergi ke ni dah. Nak sini dah. Bukan situ, ke page. Sini. Okey. Apa tekan ni? Apa ni dah? Baik, kita kembali ke sini. Saya boleh tak saya minta sikit lagi masa sebelum kita bincang pada teori praktikal. Saya nak pergi kepada persepsi awam. Kita bincang tentang persepsi awam, dan ini saya ingat penting. Ini pernah kami buat tinjauan persepsi daripada kami muatkan dalam buku, dalam majalah Solusi edisi ke-91 satu ketika dulu, Merindui Khutbah Nabi. Saya masa itu editor. Sebelum kami buat ni, kami buat 2 benda besar. Pertama, kami baca satu tesis master Ustaz Rohaili. Dia waktu itu imam di Masjid Salahuddin, Taman Melati. Saya pernah dengar khutbah dia, memang suara dia sedap lah. Dia buat tesis pasal penulisan khutbah di wilayah. Menarik, saya ambil ke ni. Saya rasa tuan-tuan pun boleh buat. Itu satu. Yang kedua, kami buat tinjauan persepsi dalam Facebook kami. Sampel tak banyak tuan-tuan. Kami masa tu majalah ni Facebook Solusi ada 240,000, tapi yang sampel yang jawab kami punya survey tu, sebab hari-hari kita post kan ada yang 100, ada 200, 300, paling banyak 400. Jadi sampel tu tak cukup. Sampel itulah yang menghasilkan orang kata
hasil dapatan ini. Ini kata tu. Dan saya rasa penting untuk kita tahu dulu persepsi awam tentang khutbah kita ni, supaya kita tahu mana tempat yang kita nak tackle, dan kita boleh orang kata penuhi hasrat. Kalau kita tanya masyarakat agak-agak, kalau kita tanya soalan khutbah Jumaat okey ke tak sekarang, itu soalan lebih kurang kan. Kena tahu. Sebab kadang kita yang duduk dalam lingkungan orang yang buat kerja tu, kita rasa aku dah buat segala cara dah. Tiap-tiap tahun ada bengkel khutbah kan. Dah cari dah penulis-penulis ni. Kita rasa kita dah done enough, dah buat yang ni. Tapi adakah itu yang dirasakan oleh masyarakat? Ini penting. Ini persepsi. Saya tak nak sembang kata macam tunjuk pandai tuan-tuan ustaz-ustazah lebih ni. Cuma kalau kita boleh renung sama-sama kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang Nabi buat, mengurus persepsi ialah sunnah bagi saya. Nabi mengurus persepsi. Kita tengok dalam beberapa hadis Nabi, antaranya pernah kan Nabi malam tu Nabi bersembang dengan isteri Nabi Safiyah kan. Tiba ada lalu dua sahabat. Lalu sahabat ni tengok Nabi, dia tu cepat-cepat kan. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi kejar. Nabi mahlan, sekejap. Nabi beritahu, aku sembang dengan isteri aku ni. Sahabat Nabi berkata, takkan Rasulullah kami nak sangka buruk kan. Nabi kata, tak, aku takut syaitan akan campurkan sesuatu dalam benak kamu kan. Nabi mengurus persepsi. Nabi tak izinkan persepsi buruk tu berlaku. Satu. Kemudian kita tahu juga kisah Nabi kata kat Zainab atau kepada Sayyidatina Aisyah, kata kalaulah tak kerana umat ni masyarakat kamu ni, kaum kamu ni masih lagi baru dengan agama, nescaya aku robohkan Kaabah, aku bina ikut pada binaan asal Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak buat, padahal benda Nabi buat tu betul kan. Tapi Nabi tak buat. Persepsi, Nabi nak jaga persepsi, dan banyak lagi. Jadi hal ini kita kata, orang nak kata lah kita buat persepsi ni, orang kata jauh persepsi ni itu cara barat. Tak, dia asasnya ada dalam agama kita ya. Kalau kita nak kata cara barat tuan-tuan, dia orang lagi tekan, utama dalam bab bisnes. Dia orang buat selalu kajian branding gitu, sebab nak tahu persepsi masyarakat pengguna tentang produk dia. Begitu juga dalam politik. Maaf sebut kalau tidak ada kaitan. Orang politik sepanjang masa dia orang tahu persepsi masyarakat. Itu nanti kalau contoh kerajaan, masa bila dia nak mula pilihan raya, dia tengok dulu persepsi. Kalau rating naik, persepsi positif pada mereka, baru time tu dia orang buat. Kalau masa tu masih lagi orang kata apa, masyarakat ataupun majoriti pengundi tidak perspektif negatif pada mereka, dia cuba untuk tangguh-tangguhkan persepsi tuan-tuan. Di atas asas ini saya ingat kita kena tahu persepsi masyarakat jemaah tentang khutbah Jumaat kita. Boleh tuan-tuan? Asas dia. Ini yang hasil antara yang kami buat survey. Tinjauan pertama, hari pertama kami buat, adakah khutbah di masjid anda membosankan? 3 jawapan yang kami, atau 3 pilihan yang kami sediakan. Tengok hasil dia. Majoriti 42%, ini seluruh Malaysia, mengatakan ya, hampir setiap kali. Kita rasa sedap dah khutbah kan. Dan 38% kata ya, kerap juga. Taklah setiap kali, tapi kerap juga. Tapi menariknya ada 20% kata kadang-kadang aja. Maknanya tempat dia mungkin bagus lah ya, kita tak tahu. Cuma saya buat rumusan, saya kata hampir dengan kita gabungkan yang memberi jawapan 1 dan 2 tu, kita kata lebih hampir 50% pembaca, maknanya pembaca solusi, mengatakan bahawa hampir setiap minggu khutbah Jumaat itu membosankan tuan-tuan. Jadi kita kena upkan persen ini. Berikutnya, tinjauan kedua, adakah anda merasakan khutbah Jumaat tidak meningkat berbanding 10 tahun lalu dari segi kesan penyampaiannya? Ini menarik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang graf panjang tu, 63% yang menyertai ini mengatakan ya, ada perubahan, tapi sedikit rasa. Maknanya masyarakat rasa tahu ada benda baik yang kita buat. Ini maknanya masyarakat itu jujur tuan-tuan. Ada juga lah 27 kata tiada peningkatan langsung. Dan menarik 10% mengatakan tidak, sudah ada peningkatan ketara. Boleh jadi yang buat ni penulis khutbah kan. Tak ada lah. Saya sendiri
Sebab kita buat macam-macam cara. Sebab kita terasa ada peningkatan yang ketara, tapi adakah begitu secara massanya? Baik, saya kata 63% mengakui mereka merasakan ada peningkatan dalam penyampaian. Cuma kita nak lagi tuan-tuan, nak usaha lagi. Baik, ini menarik. Siapa yang paling bertanggungjawab dalam isu khutbah Jumaat yang membosankan? Maaf tuan-tuan, saya betul kata banyak kena off record. Tuan-tuan, saya minta maaf awal-awal, kadang kita rasa semangat sembang tapi mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan. Saya minta maaf awal. Ni kita berbincang, tuan-tuan boleh bagi pandangan balas sebagainya. Saya cuba menyampaikan yang sejujurnya. Saya bukan nak tepuk belakang ni, tapi saya dalam masa sama menyampaikan hasrat masyarakat untuk sama-sama kita cari jalan terbaik. 4 perkara. Khatib, adakah isu khatib kalau tidak menyampaikan dengan baik, ada dia punya pesan dia. Penulis teks khutbah kerana teks yang hambar, ada dia punya ni. Tapi yang dalam empat pihak itu, yang banyaknya 40% di pihak berkuasa agama, kerana menetapkan tajuk yang membosankan. Ini persepsi. Apabila sebut persepsi, dia bukannya betul salah, tak. Persepsi, tanggapan, kan? Tanggapan. Jadi dia orang mengatakan, dia orang tak kata khatib, dan dia orang tak tahu, penulis teks khutbah tak tahu, tapi dia kata ini kerja jabatan agama ni, apa tajuk ni, hambar. Wallahu a'lam. Ini saya cuba sampaikan sekali lagi. Ni ayat sedap lah. Ini tindakan. Andai anda diberi kuasa membuat perubahan, apa yang anda akan lakukan demi menjadikan khutbah Jumaat yang berkesan? Agak seimbang tuan. Maknanya kata 5 faktor itu 5 kena digerakkan sekali. Cuma kita tengok majoriti banyaknya duduk di 3 itu. Apa perubahannya? Iaitu mereka cadangkan tajuk dan teks ditetapkan. Cuma ketika berkhutbah itu tanpa terikat dengan teks. Satu. Begitu yang kedua, tajuk ditetapkan tapi teks khutbah disediakan oleh penulis-penulis mantap. Ketiga, selaraskan tajuk saja, khutbah disampaikan ikut kreativiti sendiri. Kemudian adalah yang saya ingat ada dibangkitkan tadi, yang sebelum ni, biarkan saja tajuk dan teks khutbah bebas ditentukan pihak masjid, tentukan mengikut keperluan setempat. Ada juga tuan-tuan. Dan yang terakhir, pelbagaikan khatib, bukan hanya imam masjid saja. Banyak cara gitu tuan-tuan. Cuma saya rumuskan, saya kata, saya sebut tadi, bukan masalah pada teks khutbah berteks itu. 66% masyarakat semua tidak ada masalah untuk nak terima, maknanya khutbah Jumaat itu perlu ada kawal selia daripada pihak berkuasa, tapi kadarnya tu yang kita nak kena semak, nak kaji semula dari semasa ke semasa. Baik tuan-tuan, Ustaz boleh back ke tu balik. Oish, tekan butang sepatutnya. Naik atas lagi. Atas lagi, tekan. Maaf tuan-tuan, dia entah. Boleh. Baik, saya dah sampaikan tujuan dia apa tuan-tuan, nak boost tuan-tuan. Semalam tuan-tuan dapat orang kata motivasi menulis daripada Ustaz Fahrul, ayahanda Ustaz Fahrul. Hari ini saya tambah dengan harapan jemaah terhadap tuan-tuan sebagai penulis khutbah ini. Saya ingat dengan 2 motivasi ni kita boleh mula menulis. Cuma saya nak tambah sikit lagi pada gaya penulisan. Saya kira macam ni, kita buat bengkel ini dengan andaian yang sebenarnya tuan-tuan dah ada teks khutbah. Jadi kita nak baiki sedikit ataupun nak mantapkan dengan beberapa gaya khutbah Nabi yang mudah-mudahan dia naik nilai khutbah kita tu, mudah-mudahan lebih berkesan tuan-tuan. Baik. Asasnya apa tuan-tuan? Khutbah Nabi ni singkat dan senang diingat. Tu terjemahan Jabir bin Samurah menggambarkan lagi, Rasulullah tidak pernah memanjangkan peringatan pada hari Jumaat. Sebaliknya peringatan itu beberapa ayat yang mudah-mudah sahaja. Saya buat perbandingan, saya sebut tadi, antara teks Penang, Selangor, Wilayah dan Kelantan. Dari segi tempoh dengan saya pembacaan, paling singkat Penang. Saya rasa lah singkat Penang. Kemudian ni paling banyak Kelantan.
Faedah singkat Penang. Jadi kita dah mendekati kata khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Cuma tadi kita nak uraikan lagi, boleh jadi satu khutbah tu singkat tapi tetap membosankan sampai orang tak ingat apa pun. Jadi kita bukan sekadar nak singkat tapi nak benda tu diingat kan. Jadi mudah-mudahan kita ikut dalam tajuk yang tentatif tuan-tuan tu, tulis 10 gaya khutbah Nabi. Gaya khutbah Nabi, tuan-tuan, saya tak mampu nak buat semua. Saya pilih 3 yang paling saya kira penting untuk tuan-tuan kita boleh apply dalam penulisan khutbah tuan-tuan. Pertama, pengulangan. Gaya pertama, pengulangan. Ada soalan? Tak ada. Gaya pertama, pengulangan. Dalam khutbah itu ada pengulangan. Apa maksud dia? Saya buat contoh. Ini sebenarnya kita ambil, apply dalam penulisan, teori menulis. Ada pengulangan. Pengulangan pula dia ada 2-3 bentuk dia. Ada sebut pengulangan, iaitu ungkapan dalam ayat yang berturutan. Perhatikan, boleh baca belakang. Apa yang kita perlukan sekarang, itu ayat, satu ayat. Yang tu diulang-ulangkan. Apa yang kita perlukan sekarang, bukannya ulama pangkat. Apa yang kita perlukan sekarang, bukannya ulama pidato. Apa yang kita perlukan sekarang ialah pendidik umat. Apa yang kita perlukan. Ini pengulangan. Kadang itu pengulangan dalam bentuk satu perkataan sahaja. Contoh tengok situ, yang bawah tu. Islam memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk. Islam membebaskan wanita daripada belenggu. Islam menjadi pengulangan. Yang ni yang Nabi SAW lakukan. Saya bawa bukti satu saja. Dan mengapa, tuan-tuan, kita cuba balik, mengapa hadis Nabi ni disampaikan atau sahabat ingat sampai pada tabi'in, semua tabi'in sampai pada kita. Kita biasa kata sebab orang Arab ni ingatan dia kuat. Betul lah, ada faktor tu. Tapi kita terlepas pandang faktor Nabi SAW tu, iaitu penyampaian Nabi tu mudah diingat. Jadi macam mana penyampaian Nabi mudah diingat? Ini gaya tadi, ada pengulangan. Sebab itu sahabat Nabi ingat kata-kata Nabi ni. Ini Abu Sa'id Al-Khudri, dia ketika tu dia lapar sangat, nak pergi minta dengan Nabi. Sampai-sampai di masjid, dengar Nabi khutbah yang ni, wa may yasta'fif, wa may, dia pengulangan, wa may, siapa, ingat tuan-tuan. Tak perlu saya terjemahkan, tuan-tuan tahu. Baik, gaya yang kedua, antitesis dan kontras. Apa benda ni ustaz? Tak ada ni dalam logat Penang ni benda. Antitesis ini dia punya ni, saya tak nak hurai panjang. Ini dalam orang kata bengkel penulisan secara umum. Dan ini sebenarnya kalau saya nak breakdown gaya penulisan Ustaz Fahrul, elemen kuat Ustaz Fahrul duduk kat sini. Orang kata, macam mana Ustaz Fahrul menulis ni. Saya anak murid, saya duduk kaji Ustaz Fahrul, tak tahu apa nama dia. Tapi memang benda tu dah ada dalam darah daging Ustaz Fahrul ketika menulis. Elemen ni sangat banyak dalam penulisan Ustaz Fahrul, mengetengahkan dua benda yang berlainan. Orang kata ada bertikah bahasa tu. Tak payah faham definisi apa tuan-tuan, antara ayat Ustaz Fahrul dalam surah 66, tuan-tuan tengok Ustaz Fahrul sebut Tuhan memberi dengan kesempurnaan, manusia meminta dengan keterbatasan. Ni contoh paling lengkap kontras. Tuhan kontras dengan manusia, kan? Tuhan memberi, manusia meminta. Memberi, minta, kontras. Kesempurnaan, kontrasnya keterbatasan. Benda ni, elemen kontras, perbandingan dia secara semula jadi manusia mudah ingat. Dan kita tengok apa yang Nabi SAW gunakan dalam hadis-hadis pendek. Saya kumpulkan hadis-hadis pendek. Saya letakkan sebenarnya retorik Nabi, pesan retorik Nabi. Akan terselah, ini gaya Nabi SAW. Sebab itu sahabat Nabi mudah ingat. Man lam yashkurin nas, lam yashkurullah. Dia lawan situ. Siapa tak terima kasih pada manusia, tak terima kasih pada Allah. Ringkas ya tuan-tuan. Kita guna tak dalam penulisan kita. Contoh lagi, ini khutbah tuan-tuan. Kita dah kata, masa bila Nabi buat benda ni? Riwayat hadis tak sebut ni. Tapi boleh jadi kuliah Nabi, boleh jadi khutbah Nabi SAW. Kan? Redha Tuhan dalam redha ibu bapa, murka Tuhan dalam murka ibu bapa. Ni lagi tuan-tuan,
Dia ada idea yang bertentangan yang berlawanan dan saling melengkapi. Tempat yang paling disukai Allah ialah masjid, sementara tempat yang paling dibenci Allah ialah pasar. Tuan-tuan boleh faham saya begini. Dia kita nak bawa dua benda yang berlainan. Lagi, zuhlah, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wa zahad fima fi aidin nas yuhibbuk. Ini gaya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi tuan-tuan, sebab itulah sahabat Nabi mudah ingat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Saya bawa contoh-contoh. Siapa yang bantu saudara, Allah akan bantu dirinya. Boleh tuan-tuan? Contoh. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dia perlawanan tu. Ini menarik juga. Allah, al-mu'min ghirrun karim wal fajiru khib'un la'im. Lagi, ini contoh-contoh, nak kata banyak tuan-tuan. Ini yang ada dalam gaya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor, sebelum saya masuk nombor, jelas tuan-tuan sekat ni, kita nak cuba baiki teks khutbah kita, nak mengikut khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang dah sebut paling kurang dua gaya khutbah Nabi. Nah, awal tadi pengulangan, dalam kita berulang elemen tu. Dan berulang ni dia ada tips-tips, dia ada teknik dia. Dia kena combine dengan angka 3. Pengulangan itu secara semula jadinya dia tidak boleh kurang daripada 3, tak boleh lebih daripada 3. Dia macam tu. Tapi kenapa? Tak tahu. Secara kajian dia, retoriknya begitu. Sebut satu benda, nak sebut berulang, sebut sampai 3 kali. Dan ini biasa Nabi buat kan. Nabi ulang satu pesanan 3 kali kan. Kalau sebut keempat, dia jadi dah lebihan dah tu. Memang apabila orang buat kajian barat retorik, speech, gaya percakapan, dia sebut 3 kali saja satu benda. Tak kurang tu. Kalau kurang sebut 2, dia tak puas. Dia akan sebut 3. Jadi tuan-tuan nanti kena tekan yang tu. Ada soalan tak? Boleh ikut setakat ni tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan boleh berkongsi, boleh ni. Dan yang menarik lagi, dan ini advance, kalau kita buat ada kajian atau kajian turas tradisional tentang syair Arab, tentang apa semua, yang ni satu inovasi yang Nabi bawa dalam gaya pengucapan orang Arab pada ketika itu, iaitu nombor. Sekarang benda dah biasa bagi kita, tapi pada ketika itu ini satu revolusi. Nabi bercakap, Nabi sebut nombor. Nabi sebut letak dalam bilangan. Contohnya sangat banyak. Saya kumpulkan hadis-hadis Nabi, hadis nombor Nabi. Apa hadis Nabi yang Nabi sebut nombor dalam hadis Nabi? 1, 2 sampailah 10, berbelas. Saya kumpul. Kita akan nampak Nabi sebut tuan-tuan. Nabi selalu guna penomboran ini. Kata-kata yang paling disukai ya Allah ada 4. Orang ingatlah 4 orang nak kejar satu kan. Sebut 1, 2, 3. Ini Nabi guna perkataan 4. Bilangan itu sebenarnya dia bukan bermaksud setakat itu sahaja kan. Kalau kita kumpul Nabi sebut benda yang sama, 3 tanda munafik. Hadis itu Nabi sebut ni. Kemudian Nabi sebut ada 4 tanda munafik. Bukan nak kata mana salah yang Nabi sebut sebelum ni 3. Tak. Nabi sebut untuk nak mudah ingat, bukan bermakna isu itu setakat itu sahaja bilangan dia. 4 perkara mohon berlindung. Apabila ada antara kamu selesai membaca tasyahud, maka mohonlah berlindung dengan Allah daripada 4 perkara. Orang fokus 4 perkara, orang kira satu-satu. Ni 4. Angka 5 ada. Kunci ghaib ada 5. Jadi kalau kita main angka, main nombor, orang mudah ingat kan? 10 amalan fitrah. Sebab otak kita akan nak kira. Satu, apa yang kedua, apa yang ketiga. 5 soalan wajib. Nabi beritahu. Padahal dalam, kalau kita mengajar akidah, ada lagi soalan-soalan yang Allah akan tanyakan. Tapi ini tumpuan yang Nabi nak beri pada ketika itu. 5 hak saudara. Hak saudara Muslim banyak, tapi Nabi fokus pada 5 ni sahaja ketika itu. 4 sunnah para Rasul. Jadi nombor ni tidak ada mana-mana nombor keramat. Ustaz, nombor apa yang terbaik anak ni? Tak ada. Kadang Nabi guna 4, 5, Nabi guna 10, Nabi guna, tak ada. 7 anggota sujud. Ni ada hukum fiqh sendiri. 3 yang mengikuti.
Ini menarik, digabung ketiga-tiga nombor Nabi SAW sebut. Ada 3 perkara yang akan mengikuti si mati, 2 lagi akan patah balik, sementara 1 yang kekal. Nombor tuan-tuan, 3, 2, 1. Allah Nabi. Jadi orang akan ingat, okey, 3 perkara, 2 akan stay, 1 akan balik. Awak nak tahu ke benda? 4 manusia dilaknat. Ni contoh-contoh yang saya beri. Habis dah. Dia menyilik lagi. Dia nampak sangat nak suruh tuan-tuan baca buku ni. Habis saya punya ni 4. Sekarang kita berbengkel. Apabila sebut bengkel, dia maknanya ada kerja yang peserta buat, bukan saya, orang kata kita seorang cakap. Tugasan dalam masa yang ada, tuan-tuan, teks yang tuan-tuan dah ada, mantapkan teks khutbah dengan gaya khutbah Nabi, dengan mengaplikasikan 3 gaya yang tadi tuan-tuan. Saya sepatutnya Ustaz dah bagi kan? Dah bagi teks khutbah yang dihantar tuan-tuan. Jadi kita boleh bandingkan, teks asal dengan teks yang dah ditambah baik dengan gaya khutbah Nabi. Ada tak celah yang tuan-tuan boleh masukkan ke situ? Jelas? Ya. Paling ringkas kan? Sebenarnya memang sengaja diringkaskan sebab PKP. Jadi saya nak tanya, adakah elok kita kekalkan keringkasan tu selepas report? Mak kena berjalan lah. Ustazah tadi dengar soalan Ustazah. Ni kita bincang sikit. Rupa-rupanya Ustazah kata teks khutbah yang saya kata ringkai itu sebenarnya sebab PKPP. Maknanya keadaan asal bukan macam tu. Mana panjang sedikit, tak campur goreng-goreng dia. Jadi soalannya, adakah lepas pada ni patut kita teruskan dengan pendek ni ataupun kembali ke asal? Wallahu a'lam tuan-tuan. Saya subjektif, panjang pendek bagi pada orang. Kata saya tuan-tuan, setiap kali khutbah selalu dapat respon, Ustaz khutbah pendek sangat. Pendek sangat, alamak. Sampai naik report ke Jaiz juga. Saya setiap kali saya kena khutbah, nak khutbah, so saya edit teks khutbah, saya kena hantar teks khutbah saya edit ke sahabat saya di bagi dakwah, jadi hantar. Kadang tu dia kata aku ambil teks engkau, aku khutbah balik. Pendek. Tak, soalan isu saya, wallahu alam, kalau tanya pendek, patut pendek apa semua, itu bukan yang penting sangat. Yang paling penting ialah khutbah kita efektif ke tidak. Kalau pendek tapi tak efektif, buat apa? Matlamat khutbah tu tadi untuk diingat. Kita buat pendek tapi orang tetap membosankan. No purpose, tak ada apa pun. Jadi kalau tanya saya, antara jarak masa kata sekarang 10 minit, nanti PKP jadi 15 minit, itu bukan benda ketara. Bahkan kita jangan fix sangat. Boleh jadi teks khutbah kita letak satu tempoh yang agak luas. Teks khutbah itu hendaklah siap dibaca antara masa 10 minit ke 15 minit. Boleh jadi teks khutbah tu pendek sampai 10, boleh jadi sampai 15. Tu bukan isu. Isu sekarang baik teks khutbah 10 minit ke, baik khutbah 15 minit tu efektif ke tidak. Efektif ke tidak, tu isu dia tuan-tuan. Itu wallahu a'lam pandangan saya. Ada respon lain tuan-tuan? Saya nak belajar tuan-tuan. Tak aci ya tuan-tuan. Slot Ustaz Faru tuan-tuan check up sembang. Slot saya tuan-tuan senyap ke? Sembang. Ada soalan? Ada apa nak tambah? Kalau tak ada, boleh kita mulakan. Satu kan ada laptop masing-masing kan. Sebab dia bengkel ini, boleh tuan-tuan, bukan nak paksa, tapi kalau boleh macam ni lah. Kerja yang kita buat nanti mestilah dikongsikan kan. Tu yang ada slot, kalau tuan-tuan tengok nanti di belakang nanti ada jom berkhutbah. Tuan-tuan bayangkan teks tuan-tuan yang siap tu, tuan-tuan akan berkhutbah seorang-seorang nanti. Boleh tuan-tuan? Malulah Ustaz kalau yang mana nak terlibat lah. Sebab khutbah ni sebenarnya mudah tuan-tuan. Antara banding dengan penulisan dan ini, khutbah yang paling mudah. Tapi mengapa jadi payah? Sebab kita tak ikut cara mudah dia tu. Khutbah atau khutbah Jumaat, penulisan dia ialah kita menulis apa yang kita nak khutbahkan. Jadi cara dia, kita menulis khutbah ni, kita bayangkan aku sedang berkhutbah. Jadi dia ada intonasi dia. Biasanya keadaan kita tak bayangkan kita sedang berkhutbah, kita tulis artikel. Lalu apabila kita nak berkhutbah tu jadi tak kena. Betul sebenarnya. Khutbah kita hanya merakamkan apa yang kita nak ceramah tu. Begitu tuan-tuan.
Maksud kata cara kalau zaman sekarang ni orang menulis buku, ada orang tu dia tak tulis buku, tapi tak tahu buku dia siap. Macam mana? Hasil dia ada ceramah itu ditranskrip, dipindah dalam bentuk tulisan, jadi buku, tuan-tuan. Ada begitulah, tuan-tuan. Yang kita cakap itu yang ditulis. Itulah khutbah. Boleh, tuan-tuan? Okey. Kalau tak ada soalan, kamu pukul jam. Tak ada jam. Berapa Ustaz? 9.18. Okey. Sampai pukul ni. Saya tengah fikir sebab ada juga yang tak ada teks khutbah lagi kan. Tapi bolehlah, mana bermula daripada kosong, cuba apply terus dengan tajuk. Sepatut semalam ada tajuk, tuan-tuan dah ada tajuk yang tertentu untuk nak dibincangkan. Lepas tu kita bina khutbah daripada tajuk itu. Tak apa, tuan-tuan cuba buat dengan kadar kemampuan masing-masing. Lepas ni kita akan bentang dalam masa setengah jam, boleh tuan-tuan baiki ataupun buat teks khutbah dengan mengamalkan ataupun aplikasikan 3 gaya khutbah Nabi yang kita kongsikan sebentar tadi, bermula dari sekarang.